Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 140. Ulang sedikit baris yang ke-14 daripada atas. Sebab dia ada kesinambungan untuk kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul dan kalau boleh dijadikan amalan khusus kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Bagaimana cara untuk kita menolong mereka, membantu mereka ketika mereka berada di dalam keadaan kegelapan, kerana diibaratkan mereka seolah-olah berada di tengah lautan yang terkapai-kapai tangan mereka meminta pertolongan kepada mereka yang hidup. Diceritakan seolah-olah mereka itu hampir-hampir lemas di tengah lautan yang luas. Maka di saat itu mereka merayu, manalah anak-anak mereka, manalah sahabat-sahabat, kaum kerabat mereka. Di saat itu mereka amat-amat memerlukan pertolongan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita faham satu persatu
Dan selepas ini buatlah yang terbaik untuk mereka. Dan memberi manfaat akan mayit itu. Lalu orang Melayu sebut mayat. Mayit maknanya orang yang dah mati. Memberi manfaat. Yang pertama, bersedekah daripadanya oleh waris dan yang lain-lain. Waris ni ahli waris dia, anak dia, adik-beradik dia, yang dikatakan ashabul furud. Ini waris yang boleh menerima harta pusaka. Ini waris mereka. Dan lain-lain tu maknanya ada orang lain yang bersedekah untuk dia walaupun dia dah mati. Oleh itu tuan-tuan, kita yang hidup ini sebagai ahli waris, sekurang-kurangnya selepas kita sembahyang, kita sedekahkan suratul Fatihah untuk mereka. Ini dikatakan ahli waris. Atau berdoa untuk dia. Atau kita memberi orang makan, atau bawa makanan ke masjid, ke surau, dan niat pahala itu, pahala sedekah makanan tadi, untuk arwah mak bapak kita, contoh. Itu yang dikatakan memberi manfaat melalui bersedekah. Yang kedua disebut di situ wakaf mushaf, yakni Al-Quran dan lain-lainnya. Maksud lain-lain tu surah Yasin ke. Surah Yasin tu tidak dinamakan mushaf sebab dia satu juzuk aja. Al-Quran yang 30 juzuk itu dinamakan mushaf. Ini wakaf. Kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia rajin wakaf di Masjidin Nabawi, di Masjidil Haram. Tetapi kalau di tempat kita ini, wakaf Al-Quran di masjid, wakaf Al-Quran di surau. Dan pastikan Al-Quran yang diwakafkan ini diletakkan di tempat yang mudah orang lain memanfaatkan, membacanya. Kadang-kadang ada separuh tempat dia letak dalam almari yang begitu antik, akhirnya tak ada siapa pun yang nak buka. Dikunci pula almari tu. Jangan tuan-tuan. Jadi letaklah. Tu kalau boleh perbanyakkan rak-rak almari untuk kita letakkan Al-Quran. Jangan satu tempat aja. Kadang-kadang orang di belakang tu nak datang ke depan ni, dia segan. Banyakkan. Itu sebabnya kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, setiap tiang, setiap sudut ada saja kita berhampiran dengan Al-Quran. Seronok tuan-tuan. Duduk saja kejap, sembahyang sunat 2 rakaat. Oleh kerana zurufnya macam itu, orang ramai macam itu terus ambil Al-Quran. Walaupun sesudah azan nak menunggu iqamah, baca Al-Quran. Walaupun dapat semuka, setengah muka. Ini zuruf dia. Tapi jarang berlaku tempat kita. Oleh itu tuan-tuan,
kalau berkemampuan wakafkan Al-Quran itu. Niatkan, ini Al-Quran, tak payah nak jumpa dengan pihak-pihak yang tertentu. Dia masuk ke masjid, dia niatkan ini wakaf Al-Quran untuk Masjid Nur Hidayah ini, untuk arwah bapa aku, sebut nama dia, arwah mak aku, cukup. Kadang-kadang orang tulis nama di situ, tak payah tulis pun tak apa, sebab niat orang yang mewakaf tadi. Buatlah tuan-tuan. Al-Quran, maksud yang lain tu surah Yasin ke, maksurat ke, kitab-kitab agama ke. Sebelum ini, apabila dia adakan pertandingan masjid, sibuk masjid ada perpustakaan. Sekarang ni tak tahu ada tidak lagi dah. Dulu setiap masjid bertungkus lumus menubuhkan pustakaan mini dalam masjid. Kadang-kadang orang masyhur dan orang sibuk, tak usah kata nak baca buku yang dalam masjid, Al-Quran yang ada. Ini yang kita bimbang. Oleh itu, untuk menolong mereka yang dah mati ini, wakafkan Al-Quran ataupun yang lain, kitab agama, kitab ni, katalah ada yang tidak ada kitab, wakafkan untuk masjid. Bila belajar, mereka ambil kitab tu, tengok, sama-sama tengok, tapi jangan dimiliki, sebab kitab ini diwakafkan oleh orang-orang tertentu. Maka orang yang mewakafkan kitab ini letakkan di surau ataupun di masjid, ketika berlakunya pengajian, orang tu buka kitab ni, maka sadaqatin jariyatin, mengalir pahala kalau kita niatkan kepada arwah mak bapak kita yang sedang berada di alam kubur. Ini kebaikannya tuan-tuan. Itu yang maksudnya Al-Quran dan lain-lain. Tetapi saya minta lah, kalau adalah orang yang mewakafkan macam tu. Kadang-kadang ada orang wakaf rehal. Jangan kita khianat. Apa maksud khianat? Kita tulis dalam kitab tu, kita buat catatan di tepi itu, sedangkan itu bukan hak kita tuan-tuan. Hak orang wakaf. Kalaulah kita nak catat, kita bawa buku catatan, buku 35. Sekarang tak ada dah, dulu ada buku 35 tu. Tulis apa yang penting hari ini kita belajar, catat dalam buku nota kita. Jangan dicatatkan pada buku ataupun kitab yang diwakafkan di masjid di surau. Berdosa kita tuan-tuan, tanpa keizinan dia. Itu sebabnya kadang-kadang rehal tu kita tengok macam-macam tulisan, sedangkan bukan hak dia. Sempat juga dia menulis entah apa-apa benda, dia tulis. Kadang-kadang ada nombor pun ada. Bila orang tu tengok, ini nombor ni boleh tahan ni dalam masjid pula tu, dekat rehal pula tu. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, membina masjid. Allahu Akbar. Bukan bermakna kita nak bina masjid sampai berjuta-juta. Tuan-tuan letakkan sedikit saham, walaupun sebuah batu bata. Itu sebabnya orang dulu ditanya, bila nak bina masjid, berapa banyak batu bata, berapa banyak pasir. Dia tanya. Orang ni nak wakafkan selori pasir, orang ni nak bagi 1 tan batu bata. Itu kalau bina masjid. Tapi kalau masjid yang dah siap, contoh, katakanlah masjid ni nak tukar kapit, iklankan 1 kaki berapa harga dia. Allahu Akbar.
iklankan pada orang ramai. Satu kaki berapa harga kapit? RM100. Maka kita dermakan RM100, niatkan pahalanya kepada arwah mak bapak kita. Mengalir pahalanya, tuan-tuan. Itu kalau binaan masjid. Itu sebabnya orang-orang yang berkemampuan, duit mereka banyak, mereka bina masjid di tempat orang lain pun ada. Sebab masa saya pergi ke Kemboja tu, ramai tengok orang ni wakaf, orang ni wakaf. Allah, 3 dah. Yang keempat, menggali telaga. Sebab kita ni dah tak ada dah lah. Sebab semua dah, orang kata dah moden dah mampu. Saya pergi di Kemboja, sana memang memerlukan telaga. Satu kampung memang mereka tidak ada telaga, apa lagi nak kata nak ada pipe, tuan-tuan. Telaga pun jauh. Alhamdulillah, saya bawa derma daripada tuan-tuan dulu. Banyak kita dapat buat telaga. Kalau tak salah saya hampir 20 buah telaga derma daripada tuan-tuan hari itu. Sana murah aja. Dalam 2-3 ribu dah dapat sebuah telaga. Cuma yang mahal kalau yang pakai pump. Yang pakai timber tu, dalam 2 ribu dah dapat sebuah telaga. Kerana apa? Mereka di sana, Allahu Akbar, sedih, tuan-tuan. Mereka minum air parit. Air parit aja, telaga tak ada. Jadi saya pergi tempat tu, Alhamdulillah, seronok mereka. Kita buatkan untuk 20 orang satu telaga, 20 orang satu telaga. Baik, boleh kita wakaf. Kemudian yang kelima, menanam pohon kayu. Boleh. Ini ada dalilnya, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jika hari kiamat sudah tiba dan di tangan salah seorang kamu terdapat bibit pohon korma, maknanya benih pohon korma. Ini Nabi kata, jika kamu sanggup menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, maka tanamlah. Saya ulang sekali lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hari kiamat sudah tiba dan di tangan salah seorang kamu terdapat bibit, yakni benih pohon korma, jika kamu sanggup menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, maka tanamlah. Ini yang dia katakan manfaatnya tanam pokok tersebut. Selepas Nabi beritahu perkara ini, maka adalah beberapa golongan yang dah tua sangat ketika itu, diceritakan dalam hadis tersebut. Yang dah tua dah, dia menanam pokok. Sehingga sahabat bertanya, apakah sempat engkau untuk menikmati hasil daripada pokok yang engkau tanam? Pada adatnya memang tak sempat, sebab dia pun dah tua dah. Paling kurang 4-5 tahun ataupun 3 tahun untuk dapat hasilnya. Tetapi orang tua berkenaan menanam pokok itu. Apa dia kata? Kalau aku tidak dapat hasilnya, maka aku wakafkan. Ini yang dikatakan, tuan-tuan. Paling tidak, kalau tidak manusia yang memakan buah-buahannya itu, binatang.
makhluk Allah juga. Itu sebabnya tuan-tuan, menanam pokok itu sebab orang tua-tua dahulu. Kalau aku tak sempat makan, anak cucu aku makan. Tapi anak sekarang, pokok yang dah berbuah pun, dia rasa menyampah dengan sampah banyak, ditebang. Ni orang sekarang. Orang tua dulu, panjang pemikiran dia bila dia menanam pokok. Oleh itu tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Akan manfaat kepada si mati ni kalau dia menanam pokok tu. Selagi hidup pokok tu. Ini yang diceritakan para sahabat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamar, dia belahnya dua, sebelah dia letak kubur ini, sebelah lagi kubur ini. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa kaitannya pelepah tamar dengan kubur berkenaan?" Maka jawab Rasulullah, "Sesungguhnya dua jenazah yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Mudah-mudahan dengan adanya pelepah tamar ini yang akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dia daripada azab kubur." Tengah sahabat kata, selagi pelepah tamar itu belum kering. Mudah-mudahan. Sebab Nabi tahu, Nabi lalu dekat kubur, Nabi terdengar suara orang ini sedang diazab. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau boleh di tanah perkuburan, di atas kubur tu, kalau ada rumput-rumput yang hidup, pokok-pokok renek yang hidup, biarkan. Dia akan bertasbih, akan memohon keampunan kepada Allah. Jangan kita simen terus. Kita ni kadang-kadang nak bagi bersih, simen terus. Biarkanlah rumput-rumput tu hidup. Mudah-mudahan dia akan bertasbih. Termasuk pokok-pokok renek yang kecil-kecil. Jangan pokok besar. Pokok besar bimbang tuan-tuan. Akarnya itu dia boleh menyakiti mayat yang ada di dalam kubur. Allah. Tu kalau boleh pokok-pokok besar tu tebang. Pokok-pokok kecil tak apa, tanam atas kubur. Rumput ke, supaya dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Berapa dah? 4 dah. 5 dah. Yang keenam, berdoa. Doalah. Perbanyakkan berdoa kepada mereka yang telah menjadi mayat. Itu sebabnya kalau berdoa afdal kalau ada 40 sekurang-kurangnya. Daripada 40 orang ini, salah seorang Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Bukan doa untuk dia, doa untuk ramai-ramai tadi. Itu sebabnya kalau boleh sembahyang jenazah 40, apabila imam berkata, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah, engkau ampunilah dosanya, ya Allah. Ada 40 orang yang taklif, yang taklif maknanya yang telah balik, yang telah diberati hukum, maka salah seorang Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Besar tuan-tuan, fadilat. Baik. Dan sah pada hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat hamba-Nya di dalam syurga dengan istighfar, dengan meminta ampun anaknya baginya, bagi mak bapak dia. Allah. Maknanya dah ada perkhabaran dalam hadis, dah diceritakan dalam hadis apa dia? Bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat darjat hamba-Nya dalam syurga
Allah Ta'ala angkat. Dalam berarti kata Allah Ta'ala makbulkan permintaan anak-anaknya apabila anak-anaknya meminta ampun supaya mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau nak berdoa, pastikan syarat-syarat berdoa itu. Apa dia? Yang pertama, berwuduk, menghadap kiblat, menutup aurat, mulakan dengan puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian bersolawat, lepas tu doa, dan tutup selawat dan puji Allah balik. Ini adab-adab dia. Angkat tangan. Nabi kata kalau engkau berhajat sangat kepada Allah, Nabi kata engkau angkat tangan kau, engkau tadah tangan kau kalau engkau betul-betul berhajat kepada Allah. Oleh itu kalau seorang anak, dia kata dah cukup, dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dia pun mendadah tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Engkau luaskanlah kuburnya, ya Allah. Engkau ringankanlah mereka daripada azab kubur, ya Allah. Allah makbulkan doa anak. Allah, ini disebut Allah Ta'ala angkat darjat. Engkau masukkanlah mak bapak kami ke dalam syurga, ya Allah. Dia tidak akan datang benda-benda ini tuan-tuan kecuali anak yang soleh, anak yang solehah, yad'ulah, kata Nabi. Ini dia, anak yang soleh, anak yang solehah, yang mendoakan baginya. Kalau anak yang salah tuan-tuan, dia tidak akan doa. Dia doa macam mana? Dia semayang pun tidak. Itu doa kalau anak yang salah. Tapi kalau anak doa yang anak yang soleh, anak yang solehah, yad'ulah, itu je. Oleh itu tuan-tuan, didiklah, didik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Itu sebabnya Nabi kata, suruh anak kamu apabila berumur 7 tahun sembahyang. Nak didik menjadi anak yang soleh, yang solehah. Dan pukul, fadribu. Boleh pukul anak kalau dah sampai umur 10 tahun tak sembahyang. Sedangkan belum balik lagi, khususnya bagi lelaki, boleh pukul. Jangan dah sekolah menengah baru kita terhegeh-hegeh nak suruh sembahyang tuan-tuan. Memang dia liar. Umur 7 tahun tu, pepatah kata melentur buluh biarlah daripada rebung. Cantik peribahasa orang kita. Allahu Akbar. Itu disebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat hamba-Nya di dalam syurga dengan istighfar, dengan meminta ampun anaknya baginya, bagi mak bapak dia tadi. Allahu Akbar. Alangkah bertuah, alangkah bahagia kalau si ayah, si ibu bila dia mati meninggalkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Allahu Akbar. Baik. Dan makna memberi manfaat akan dia dengan sedekah. Yang dikatakan tadi bersedekah. Bagaimana yang dikatakan memberi manfaat akan dia dengan sedekah? Akan dia tadi maknanya mayit tadi. Bahawasanya jadi seolah-olah ia yang bersedekah.
Maknanya seolah-olah dia bersedekah apabila orang bersedekah tadi niatkan pahalanya. Itu sebabnya tuan-tuan, kalaulah tuan punya diri bersedekah, lebih besar ganjaran dia daripada anak dia bersedekah. Maknanya semasa kita hidup ni lah tuan-tuan, kita bersedekah, maka semua pahalanya itu kita dapat sebab kita yang lakukan sendiri. Tapi kalau kita dah mati, dia melalui perantaraan anak. Tapi tak apalah, sebab semasa kita hidup dulu, kita hidup dalam keadaan miskin, susah. Tiba-tiba anak kita menjadi anak yang saleh, yang salihah, yang kaya pula itu. Tiba-tiba sentiasa dia bersedekah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau boleh hari Jumaat, sekurang-kurangnya hari Jumaat, masuklah anak-anak kita pergi ke masjid itu, ajar, masukkan duit. Mengikut kemampuan masing-masing. Kalau pendapatan kita besar, lebihlah. Kalau kita pendapatan kita kecil, sedikitlah, ikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan kecuali dengan daya usaha dia, dengan syarat yang disedekah itu adalah daripada sumber yang halal. Baik. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan seluas-luas kelebihan Allah bahawa memberi pahala akan yang bersedekah itu pula. Dan kerana inilah baik. Maknanya Imam Asy-Syafi'i kata seluas-luas kelebihan bahawa memberi pahala akan yang bersedekah itu. Maknanya banyak dia bersedekah, lagi banyak ganjaran pahala. Kerana bersedekah ini disebut dalam sebuah kitab itu, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati umurnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kesihatan dan keafiatan kepada dirinya. Itu sebabnya apabila seorang lelaki bertemu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Maka Nabi kata, bersedekah. Hari yang kedua dia berjumpa lagi, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Nabi kata, bersedekah. Hari yang ketiga dijumpa lagi, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Jawab Nabi, bersedekah. 3 hari berturut-turut dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu ayah dia sakit, dan itulah 3 kali Nabi ulang-ulang jawapan kata bersedekah. Dan pada hari yang keempat dia bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapa aku dah sembuh ya Rasulullah." Tengok tuan-tuan, dikatakan dengan bersedekah akan memberkati umurnya, akan memberkati, Allah Ta'ala akan memberkati kesihatan dan keafiatan. Oleh itu tuan-tuan, bersedekahlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati umur kita. Maksud berkati umur kita, lagi panjang umur kita, lagi hampir kita dengan Allah untuk beribadah. Itu dikatakan berkati umur kita. Diberkati umur kita. Dah 70 tahun umur kita, tetapi kita sentiasa rindu untuk beribadah di rumah Allah. Ini dikatakan berkat umurnya. Bukan makna panjang aja, tak. Tetapi bertambah panjang umur dia, lagi dia hampir untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, dah ada dalil-dalil memperjelaskan bersedekahlah. Dan di samping kita bersedekah itu,
niatkan pahala untuk arwah mak bapak kita. Tetapi janganlah rakan-rakan kita ambil kesempatan sama-sama minum, lepas tu kau bayarlah. Kau niatkan pahala untuk arwah mak bapak kau. Kalau macam tu saya pun tak. Faham? Mat, bayar mat, kau niatkan pahala untuk arwah mak bapak kau. Bankrupt kawan tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. Dan kerana inilah berkata ashab Imam Syafi'i, sahabat-sahabat daripada mazhab Imam Syafi'i, sunat baginya, orang yang nak bersedekah tadi, diniatkan sedekah daripada kedua ibu bapanya, maka bahawasanya dikurniakan oleh Allah akan pahala bagi kedua ibu bapanya, dan tiada kurang daripada pahala orang yang bersedekah sesuatu pun. Seorang anak bersedekah, dia niat pahalanya untuk arwah mak bapak dia, dan sedikit pun pahala tidak dikurangkan bagi anak yang bersedekah tadi. Tengok tuan-tuan, Allah. Jadi kalau dapat anak-anak yang soleh, yang solehah, yang kaya raya, Allah, sentiasa dia bersedekah. Tapi oleh kerana ada halangan, PKP ni, agaknya lepas ni kalau tak ada PKP, ramai orang bersedekah. Sebab nakkan pahala ni. Oleh itu tuan-tuan, jangan kita kata Allah, bila ada PKP ni tak boleh bersedekah. Jangan menyebabkan sesuatu perkara itu menjadi penghalang. Banyak cara lain. Kita jumpa budak-budak petang-petang nampak pemain, panggil dia, bagi duit RM1 ke 50 sen ke, niat pahala tu, tak ada masalah, ikut kemampuan masing-masing. Benda yang baik. Janganlah benda-benda yang syubhah, bawa sekatun rokok udang garam. Ni rokok udang garam, pahala niat untuk arwah mak bapak, tak payah. Benda yang syubhah jangan tuan-tuan. Ni benda yang bermunafaat. Itu sebab dia kata manfaat sedekah tadi, sedekah yang macam mana? Jadi tuan-tuan, ambillah peluang ini. Dia kata sunat diniatkan sedekah itu daripada dua ibu bapanya, untuk dua ibu bapa. Maka bahawasanya dikurniakan oleh Allah akan pahala bagi keduanya, kedua ibu bapanya, dan juga tiada kurang daripada pahala orang yang bersedekah. Baik. Dan makna memberi manfaat akan dia dengan doa itu. Allah, cantik kitab ni tuan-tuan. Apa dia? Lepas bersedekah, lepas apa semua, ni doa pula. Yakni hasil yang didoakan dengan dia baginya, jika diperkenankan dia oleh Allah, dan perkenannya itu semata-mata kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, disuruh kita berdoa, serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala perkenankan doa. Janganlah kita sombong sangat. Kita ni hamba Allah, berdoa. Paling tidak, ya Allah, Engkau terimalah amalan sembahyang kami tadi, ya Allah. Itu satu. Kalau dia sayangkan kepada mak bapak dia, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina. Kalau dia sayangkan pada mak bapak dia.
Ni dikatakan anak yang soleh, anak yang solehah. Dia berdoa kepada mak bapak dia. Termasuk juga kepada kaum kerabat dia, adik-beradik dia. Allahu Akbar. Cuma sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa orang-orang yang hidup ini kepada mereka yang mati sampai ke tidak ya Rasulullah, sekiranya mereka itu tidak tergolong dalam golongan orang yang beriman?" Maka Rasulullah kata tidak. Dalam erti kata, kalaulah si fulan itu tidak sembahyang, tidak beribadah kepada Allah, Nabi kata tak sampai doa dia. Allahu Akbar. Bimbang kita tuan-tuan. Dia sebut di sini. Namun demikian kita serahlah kepada Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, sampai tak? Maknanya kalau dia tidak beriman, dia sembahyang pun tidak, bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa, habuan doa daripada orang yang hidup tadi? Allah Akbar. Adapun diberi diri doa dan pahalanya itu adalah ia bagi yang mendoakan, kerana doa itu syafaat dan pahalanya bagi syafi'. Doa itu sebagai syafaat, pahalanya bagi syafi'. Siapa yang dimohonkan tadi. Kalau pada mak bapak, dapat mak bapak doa tu. Itu sebabnya tuan-tuan, rajin-rajinlah berdoa. Dan maksudnya bagi yang disyafaatkan baginya. Bahkan, tengok tuan-tuan, bahkan doa anak Allah, bahkan doa anak hasil pahalanya bagi bapanya yang mati. Maknanya berhasil doa anak untuk mak bapak dia yang dah mati ini. Dalam arti kata dapat diterima oleh Allah. Itu dia katakan hasil. Bahkan doa anak hasil pahalanya bagi bapanya yang mati, kerana amal anaknya itu daripada jumlah amalnya, kerana ia disebabkan oleh bapa tadi menjadi penyebab wujudnya anak. Sampai macam tu disebut. Oleh kerana ada bapaknya tadi, adanya wujudnya anak ni tadi, maka doa anaknya ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi tuan-tuan, rajin-rajinlah berdoa untuk mak bapak kita. Baik, kita sambung sedikit lagi. Dan menyebut oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala anhu di dalam kitab Azkar, telah ijma' ulama, bersepakat ulama atas bahawa doa bagi segala mayit, maknanya bagi segala orang yang mati, memberi manfaat akan mereka itu dan sampai akan mereka itu pahalanya. Dah dijelaskan. Doa bagi segala orang yang mati itu memberi manfaat akan mereka itu dan sampai akan mereka itu yang mati tadi pahalanya. Pahala siapa? Orang yang berdoa. Itu sebabnya janganlah kita sombong sangat dengan Allah. Allah dah beritahu, wa qala rabbukum ud'uni, kata Allah, wa qala rabbuk, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan kepada kamu, kata Allah. Yang kita sombong sangat buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita bangun, terus kita keluar.
Sebab apa kita sombong sangat dengan Allah? Allah Ta'ala kata, minta kepada aku. Paling tidak, ya Allah, engkau terimakanlah amalan sembahyang kami tadi, ya Allah. Itu paling-paling kurang doa yang diajar oleh Nabi. Selain itu Nabi ajar lagi, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Nabi ajar doa ni, rajin baca doa ni. Minta kepada Allah, hawin alaina ya Allah, ringankan ke atas kami ya Allah fi sakratil maut, ketika sakratul maut. Sebab dia kata memberi manfaat kepada mereka yang mati dan mendapat pahala. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sabdanya, tiadalah mayit di dalam kuburnya. Allah akbar. Tiadalah mayat, maknanya mayat tu mayit, Arab kata orang yang mati di dalam kuburnya, melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Allahu akbar. Disebut dalam kitab ni, tuan-tuan. Kata Nabi, tiadalah mayit di dalam kuburnya, melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong, menanti-nanti ia akan doa sampai kepadanya daripada anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Allah, sedih, tuan-tuan. Mereka yang berada di dalam kubur itu di belakang mana, ibadat mereka itu hampir-hampir tenggelam, minta tolong, menanti-nanti mereka. Manalah doa daripada anak-anak, manalah doa daripada kaum kerabat, manalah doa daripada sahabat-sahabat. Mereka itu di belakang sana ternanti-nanti, tuan-tuan, tertunggu-tunggu. Tadi alhamdulillah maghrib tadi kita dah doa, insya-Allah lepas isya kita doa, esok subuh kita doa lagi. Allah, tak kesian ke mereka, tuan-tuan? Tengok disebut di situ. Baik. Maka apabila sampai kepadanya, sampai pahala tu, adalah ia mayit tadi terlebih kasih kepadanya daripada dunia dan barang yang ada padanya dalam dunia. Dia kata, disebut dalam kitab ni, apabila sampai pahala kepada mereka, tuan-tuan, dia kata, aku lebih kasih, aku lebih suka daripada dunia dan barang yang ada dalam dunia ni. Seolah-olah dia kata, aku tak hendak dah dunia ni, aku lebih kasih doa daripada mereka ini. Tengok sampai macam tu, kan. Kesihanilah. Allahu akbar. Sikit lagi, tuan-tuan. Dan bahawasanya hadiah, tengok sebagai penutup, dan bahawasanya hadiah orang yang hidup bagi orang yang mati ada dua perkara. Hadiah pertama doa, yang kedua keampunan, istighfar. Itu sebabnya kalau kita pergi ke kubur, kita doa, minta ampun. Itu sebagai hadiah, bukan bawa jambangan bunga, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pergi kubur bawa bunga rampai. Nak bawa boleh, tapi sekadar niat untuk bagi wangi je boleh lah. Berdoa. Itu sebabnya disuruh kita. Kesian mereka, mereka hampir tenggelam di belakang tu, hampir lemas mereka. Oleh itu hadiah yang kita nak bawa pada dia, apa dia? Doa dan istighfar, meminta ampun
supaya Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita ziarah kubur, saya ulang sedikit, ada adab ketika menziarahi kubur, kerana ia merupakan suatu ibadah. Untuk menimbulkan keinsapan kepada kita, tuan-tuan, di antaranya ialah rajin-rajinlah ziarah kubur. Tuan-tuan pergi ziarah kubur. Kalau nak insaf, malam ni pergi ziarah kubur. Tuan-tuan masuk dulu, saya belakang. Nak tengok siapa? Berapa ramai yang masuk dulu. Nak tengok. Apa dia? Pertama, kalau ziarah kubur, sebab dia merupakan ibadah, hendaklah berwuduk. Yang kedua, berpakaian warna putih. Jangan pakai baju kelawau. Pakai baju putih, baik lelaki baik perempuan. Jangan pakai seluar jin. Allahu Akbar. Yang ketiga, dikatakan kalau mampu sunat berpuasa. Kalau kita berpuasa pada hari Isnin ke hari Khamis, dia kata sebab apa disunatkan berpuasa? Kerana bersimpati yang mereka di dalam kubur itu berpuluh-puluh tahun dah, kalau mereka dah lama mati, tak makan tak minum, berbanding kita yang hidup ni. Sebagai rasa simpati, mereka dalam kubur tak makan, tak minum. Yang keempat, berdiri, jangan duduk. Itu sebabnya tuan-tuan, Allahu Akbar, sampai ada hari ini orang buat pula tempat duduk sebelah kubur bapa dia. Sebab apa ni? Untuk apa ni? Untuk mudah duduk, Ustaz. Hukum kata jangan duduk. Berdiri kamu. Kerana kalau kamu duduk, seolah kamu dudukkan mayat yang ada di dalam kubur itu. Mereka itu hidup, tuan-tuan, cuma hidupnya berbeza dengan hidup di dunia, berbanding dengan hidup di alam barzah. Mereka itu hidup. Itu sebabnya apabila kita ziarah kubur, kita memberi salam kepada orang yang kita kenal. Kita pergi kubur si Fulan, kita kenal, katakanlah imam ni dah meninggal dunia, kita pergi ziarah kubur dia, kita pun Assalamualaikum ya Abdullah, dia akan menjawab Waalaikumsalam, cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, tuan-tuan, jawab dia Waalaikumsalam, apa khabar, dia kata. Tak melompat kita. Itu sebabnya kalau kita ziarah kubur yang kita kenal, dia akan menjawab. Apa lagi kalau kita ziarah kubur mak ayah kita? Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum ibu, jawab mereka. Jangan duduk. Itu sebabnya, sebab apa dia kata hikmah jangan duduk? Kerana apa? Nak menceritakan kepada kita besok pi yaumil mahsyar, tuan-tuan, padang mahsyar besok, kalaulah seseorang itu bukan ahli ibadah, mereka akan berdiri sampai 1000 tahun. Ada yang dikatakan sampai 500 tahun nak menunggu giliran pada mizan Allah. Berdiri, tak duduk-duduk. Yang sepohon pokok pun tidak ada tempat dia bernaung. Yang dikatakan peluh hampir melemaskan mereka. Itu dia kata nak tunjukkan keinsapan. Kalau duduk, tuan-tuan, tak ada rasa apa. Duduk, dah duduk bentang tika, duduk, buka alat bekal. Bawa asam pedas. Mak dulu suka makan asam pedas. Makan asam pedas kat kubur tu. Cantik. Allahu Akbar. Ada orang buat macam tu.
Dia cerita dengan anak dia, cerita dengan nenek dulu Tok Wan kau ni, inilah suka ni, ini asam pedas ni, asam pedas. Dekat kubur tuan-tuan. Allahu akbar. Sedangkan di kubur jangan duduk. Dia suruh berdiri. Tetapi bagi orang yang beramal ibadah, dia kata engkau berdiri pi yaumil mahsyar besok sekadar sembahyang 2 rakaat maktubah, sembahyang fardu. Apa dia sembahyang fardu subuh, diri 2 rakaat. Ini orang yang beriman. Dan yang kelima, ada adab kita menziarahi kubur. Jangan melangkah-langkah kubur ataupun pijak memijak. Elakkanlah. Sebab mayat di dalam kubur tu saya dah beritahu tadi hidup. Cuma hidup dia tidaklah seperti kita. Mereka itu siang dan malam bertemankan tanah, bertemankan cacing. Dan malaikat mungkar sentiasa menyoal, malaikat nangkir sentiasa membalun ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Itu sebabnya apabila berdoa anak tadi, anak kata, ya Allah, ampunilah dosa mak bapak aku, ya Allah, ringankanlah azab kuburnya, ya Allah. Maka di saat itu terhenti azab kubur. Maka bertanya jiran-jiran sebelah, sebab apa engkau ni terhenti azab sedangkan aku ni sedang diazab oleh Allah, terpakik terlolong? Maka berkata dia, di saat ini anak aku yang ada di dunia sedang berdoa untuk aku. Allah. Ini yang disebut awal-awal tadi. Sampai doa tu. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, mudah-mudahan kita tergolong dalam anak-anak yang mengenang jasa, yang sentiasa mendoakan kesejahteraan mak bapak kita, khususnya yang telah meninggal dunia. Kita berdoa. Di samping itu, buatlah amal-amal kebajikan yang lain dengan bersedekah, dengan mewakafkan Al-Quran dan apa saja benda yang baik untuk mak bapak kita, supaya sadaqatin jariyatin, mengalir pahalanya. Itu dia katakan sedekah yang mengalir pahala, tuan-tuan. Kesihanilah mereka. Kerana disebut tadi, mereka itu hampir-hampir tenggelam di tengah lautan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar rintihan kita, rayuan kita, doa kita. Mudah-mudahan dia makbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan mereka yang sedang berada di alam barzah, alam kubur, mendapat syafaat daripada orang-orang yang hidup ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup saja. Ya, tahu apa je lah. Ya. Namanya biasanya waktu raya ataupun hari tertentu lah. Jadi bila menjarai kubur, biasanya amalan kita akan baca yasin, tahlil kubur. Caranya duduk biasanya. Jadi saya nak tahu, boleh tak Ustaz? Cara macam mana? Ada dalam kitab ni. Ada penghujung daripada tajuk ni. Tunggu minggu depan, insya-Allah. Ada dalam ni. Belum habis saya. Bawah ni ada disebut. Bagaimana dengan baca Al-Quran? Boleh ke tidak? Baca Yasin. Ada. Belum habis lagi. Insya-Allah. Minggu depan. Kalau saya beri jawapan hari ni, minggu depan tuan-tuan tak datang dah. Itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan. Betul lagi kita doa kepada mak bapak kita. Macam mana dengan datuk-datuk kita dengan Ya. Bila kita doa pada mak bapak, yang datuk ini kita doa. Katakanlah untuk arwah mak bapak aku dan sekalian ahli keluarga aku. Sebut. Kalau ada senarai tu, lagi cantik.
Sebut ahli keluarga, arwah ahli keluarga. Itu sebabnya orang Arab ni tuan-tuan, dia boleh panjang silsilahnya. Kita, dalam nama kita bapa kita datuk. Datuk kepada itu dah tak tahu dah terputus. Itu sebabnya kalau boleh latih anak kita sekarang, catat dalam buku 35, sekian susur galuh tu. Paling tidak besok sampai 5 keturunan, 6 keturunan dia ingat. Yang kita tak ingat. Macam saya ingat bapa pada datuk. Bapa kepada datuk dah tak ingat dah. Sebab tak tahu. Tapi kita niatkan kepada sekalian ahli arwah, ahli keluarga. InsyaAllah termasuklah tu. Begitu juga kadang ada orang minta buat tahlil. Kalau sekadar 10 orang tu tuan-tuan, bolehlah sebut nama fulan. Kalau sampai disenarai sampai 30 orang, saya pernah ada satu tempat tu, saya tengok, ya Allah, 30 nama. Saya kata, kalau sebut nama ni kan cukup ajalah, tak payah kita tahlil lah. Lepas kita sebut nama ni kan kita makan aja kata. Maknanya yang panjang mana kata, wali jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Ini yang saya selalu sebut dekat masjid ni, kadang-kadang dekat surau. Wali jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan, selalu saya sebut, khususan ila arwahi min hazihil qaryah. Dia kata khusus untuk arwah sekalian ahli kampung ni. InsyaAllah termasuklah tu siapa yang ada. Jadi maknanya bila kita niat macam tu, insya-Allah masuk. Yang penting niat tu. Jadi tuan-tuan, buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan itulah yang boleh kita tolong mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.